jaga daripada tidur tu, dia pun panggil orang, dia kata ambil semua kitab Aristotle. Dia hantar surat kepada raja di Eropah. Kemungkinan besar masa Al-Ma'mun ini sezaman dengan kerajaan, dia panggil Empire Franca, kerajaan Franca di di Eropah Barat. Berbetulan ketika ini di Eropah Barat, ulama-ulama Kristian pula mendapati falsafah menjadi ancaman kepada akidah Kristian. So, Maharaja Franca ketika itu telah pun menyuruh supaya ditutupnya akademia. Akademi yang kita sebut akademi itu asalnya nama sekolah yang diasaskan oleh Plato. Nama dia Akademia. So, akademia yang telah ribuan tahun ini diarahkan tutup. Dan semua kitab-kitab Plato diharamkan. So, apa Al-Ma'mun buat? Al-Ma'mun hantar utusan supaya diambil kitab ini dibawa ke Baghdad. Dibawa ke Baghdad. So, kitab itu semua dibawa ke Baghdad dan dia pun lantiklah penterjemah. Yang juga mereka ni datang daripada kebanyakan orang Sabi'ah. Orang Sabi'ah sebab mereka ni memang berakidah dengan akidah Plato. Dan juga daripada orang Kristian, di antaranya Ishaq ibn Hunain dan Hunain ibn Ishaq. Dua orang Kristian, anak beranak. Mereka ni banyak menterjemahkan kitab-kitab falsafah. Walaupun projek penterjemahan buku-buku asing telah bermula lebih awal sejak zaman Bani Umayyah melalui Khalid ibn Yazid ibn Muawiyah dan bertambah pesat di zaman Abu Ja'far al-Mansur dan berkembang lagi di zaman Harun al-Rashid melalui menterinya Yahya ibn Khalid al-Barmaki. Namun kitab-kitab diterjemahkan menjurus pada kitab-kitab dalam bidang keduniaan. Memang penterjemahan telah dibuat sebelum itu, tetapi yang diterjemah adalah kitab-kitab dalam ilmu-ilmu keduniaan seperti ilmu kimia, astronomi, matematik, kejuruteraan, perubatan, kesusastraan, bahasa dan lain-lain. Masa zaman Rashid diterjemahkan kitab Al-Kalilah dan Dimnah, kan? Kalilah dan cerita dua ekor kijang ada cerita macam-macam tu kan. Diterjemahkan buku tu daripada bahasa India dan sebagainya. Penterjemahan yang berbentuk begitu. Maka orang Islam mulalah buat kilang roti, kilang buat lilin, kilang buat sabun. Itu ada nama Sabuni itu kan. Belakang itu keturunan orang asal tu yang mula-mula duk kerja kilang sabun kan. Sabuni, lepas tu ada kilang buat warak kertas. Maka orang Islam mulalah zaman Harun Rashid dah kita dah mula buat jam. Buat jam. Dan macam-macam lah zaman Harun Rashid ni, banyaklah dia buat macam-macam teknologi. Tapi kemudiannya zaman Al-Ma'mun, dia buat main satu benda yang tak sepatutnya dia bawa, iaitulah kitab falsafah. Kan? Kitab falsafah dibawa dan diterjemahkan. Jika ada buku-buku falsafah terjemah lebih awal, maka ia secara ikutan, bukan maksud asal. Kalaupun ada, tapi dia bukan resmi daripada kerajaan. Itu adalah geng-geng penterjemah ni, dia penterjemahkan juga sikit-sikit buku falsafah, tapi tak pesat. Namun di zaman pemerintahan Al-Ma'mun, menjadi tujuan utama dan fokus projek penterjemahan adalah kitab-kitab falsafah yang dibawa masuk daripada kerajaan Rom. Hasil daripada projek penterjemahan ini, doktrin Mu'tazilah semakin kuat dan argumen-argumen falsafah mula dimasukkan sebagai penguat hujah doktrin mereka. Peranan kaum kafir ahli zimmah dapat disaksikan dalam proses ini. Mereka memainkan peranan penting menterjemah kitab-kitab ini. Antara tokoh penterjemahan dalam kalangan ahli zimmah, Yuhanna ibn al-Batriq yang wafat sekitar tahun 200 Hijrah, 850 Masihi, seorang Nasrani dan penterjemah kitab-kitab Aristotle untuk Khalifah Al-Ma'mun. Ibnu Na'imah Abdul Masih, juga orang Kristian. Thabit ibn Qurrah Al-Harrani, seorang Sabi'ah. Habib ibn Bahriz dan Zaruba ibn Majuh An-Na'imi dan Hunain ibn Ishaq dan anaknya Ishaq ibn Hunain. Ini semua adalah orang yang dilantik oleh Al-Ma'mun. Hasilnya, bermula pada era pemerintahan Al-Ma'mun, muncul dalam pentas pemikiran umat Islam aliran ilmu kalam yang diwakili oleh Al-Mu'tazilah. Kemudian muncul aliran-aliran lain sebagai respon kepada Al-Mu'tazilah. So bila munculnya ilmu kalam Mu'tazilah, dan Mu'tazilah menggunakan kekuasaan dan kekerasan mereka untuk memaksa akidah ini kepada orang Islam, maka muncullah respon daripada orang Islam, daripada ilmuwan Islam.
Sama ada respon itu datang daripada golongan yang menolak ilmu kalam secara total, ataupun golongan yang cuba untuk menggunakan balik ilmu kalam itu untuk reverse, bagi mempertahankan akidah orang Islam yang asal. So muncullah aliran Al-Kullabiyah. Aliran ilmu kalam diasaskan oleh Abdullah ibn Sa'id Al-Qattan, digelar sebagai Ibnu Kullab, wafat selepas 240 Hijrah, di mana beliau berusaha menentang doktrin Mu'tazilah dan mengembangkan dan menangkan doktrin salaf dengan metod ilmu kalam. Lalu beliau mengadakan bid'ah ta'til sifat fi'liyah bagi Allah, dan mereka reka akidah kalam nafsi bagi sifat kalam Allah Ta'ala. Ini Kullabiyah ni, dia nak jawab balik Mu'tazilah, tetapi dengan metod yang sama. Macam mana metod yang sama? Mu'tazilah kata alam ini baharu, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Disebabkan alam ini baharu, maka alam ada pencipta. Itu dalil. Dia kata, betul tak? Betul. Baik. Lepas tu Mu'tazilah tanya soalan yang sepatutnya tak ditanya. Soalan dia apa? Apa dalil alam ni baharu? Apa dalil alam ni makhluk? Secara mudahnya, apa dalil saya ini makhluk? Sepatutnya kalau dia jawab dalil saya ini makhluk adalah saya ni makhluk lah. Sebab kemakhlukan saya adalah benda yang saya tahu sejak saya lahir, benda yang tak perlu diajar. Mana ada orang masuk sekolah, cikgu dia kata subjek pertama hari ini kita nak belajar ialah saya makhluk. Ada? Ada. Budak kecil tanya macam-macam soalan kat mak bapak dia, tapi dia tak pernah tanya mak dia, mak, apakah saya ini makhluk? Tanya. Kalau mak dia kata, ya makhluk, dia tak tanya pula apa dalil saya makhluk. Sebab makhluknya kita tahu. Sebab kita dulu tidak ada, sekarang kita ada. Mu'tazilah kata, kita wajib tahu dalil kita ni makhluk apa dia. Dia kata dalil kita ni makhluk ada 4. Ada 4 dia kata. Yang pertama dia kata, kita ini berhimpun. Maksudnya kita boleh duduk setempat, dan kita boleh berpisah, boleh meninggalkan satu tempat. Kita boleh bergerak dan kita boleh diam. 4. Himpun, pisah, gerak, diam. Yang disebut sebagai 4 kaun, 4 keadaan. So inilah nama dia dalil hudus. Hudusul ajsam. So dia kata, jadi disebabkan inilah dalil kita makhluk. Kita makhluk sebab apa? Sebab kita boleh bergerak, kita boleh diam. Kita berhimpun, kita pisah. So dia kata Tuhan tak boleh ada 4 ni. Tuhan tak boleh ada 4 ni, dia kata. Tiba-tiba baca Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia kata ni berhimpun, bertempat. Tiba-tiba Nabi kata, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun ke langit dunia. Dia kata ni bergerak. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Musa. Berkata-kata ni pergerakan. Dia kata tak boleh. Dia kata, kalau Tuhan buat benda ni, dia kata Tuhan makhluk. Habis nak buat lagu nak? Tak Quran kata. Dia kata, yalah kita kena pakai akal, dia kata. Kita kena takwil. So dia kata makna wa kallamallahu Musa taklima, Allah ciptakan kalam pada pokok. Lalu pokoklah bercakap, akulah Tuhan. Kan? Dia kata itu makna. Tapi Tuhan tak bercakap. Tuhan tak bercakap. Tuhan tak bergerak, tak turun ke langit dunia. Yang turun apa? Malaikat ataupun rahmat. Kan? Tuhan tidak di atas arasy, Tuhan tak bertempat. Sebab kalau Tuhan bertempat, Tuhan dah berhimpun, dia kata. So, Tuhan tak di atas arasy. Kullabiyah, silap dia adalah dia ambil benda ni dan dia percaya. Dia percaya. Tapi Kullabiyah cuba nak jawab, dia kata betul. Tuhan tidak berhimpun, tidak berpisah, tidak bergerak, tidak diam. Dia kata. Tapi sifat Tuhan
Tidak melazimkan berhimpun dan berpisah, dia kata. Tidak melazimkan gerak dan diam. So macam mana? Kata ada Mu'tazilah kata, macam mana? Tuhan turun tapi tak bergerak. Bercakap tapi tak bergerak. Macam mana tu? Mu'tazilah kata kullabiyah, Tuhan tidak ada sifat fi'liyah, tidak ada action attribute, perbuatan. Dia kata, semua sifat Tuhan adalah zatiyah azaliyah. Sifat zat dia azali, tak ada perubahan, dia kata. So maknanya bagi mereka Tuhan ni tak turun, tak bercakap. Kalau bercakap pun kata kullabiyah, ya Tuhan bercakap, tapi bercakap Tuhan itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi apa makna bercakap? Dia kata kalam nafsi, kalam dalam diri, monolog dalaman. Yang ni siapa pun tak dengar. Habis Quran yang kita duk baca bahasa Arab, yang ni makhluk. Dia kata. So dia kata, yang ni makhluk, dia kata Quran dalam mushaf makhluk. Yang ni kami tak ada khilaf dengan hangpa Mu'tazilah. Yang kami khilaf tu kalam dalam diri Tuhan, kalam nafsi. Ini kita dah bentang dulu masa kita bincang pasal Asy'ariyah ni, kita dah sebut benda ini. Ajaran Al-Kullabiyah kemudiannya berubah menjadi ajaran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, di mana kedua-dua ajaran ini mendukung penuh doktrin dan usul ajaran Kullabiyah, namun disandarkan kepada dua tokoh besar ilmu kalam, Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, kerana usaha mereka berdua menyusun dan memperbaharui aliran Kullabiyah tersebut. Juga muncul pada fasa ini ahli falsafah